Okay, baik pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So pada pagi ini kita buka dulu kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bi zidni ilman. Baik pelajar, okay, sebelum kita mulakan pada pagi ini suka cikgu untuk mengingatkan pelajar-pelajar supaya kalau boleh semasa cikgu mengajar, pelajar-pelajar boleh rujuk sekali nota dan kalau baiknya adalah membaca dan cuba tanda benda-benda yang tak faham dalam nota tersebut agar kita dapat perbincangan lah. InsyaAllah dalam 10 hingga 15 minit kita akan berhenti untuk buat sesi soal jawab lah. So jika ada juga soalan-soalan daripada pelajar, jika ada benda yang tidak faham, pelajar boleh masuk dalam ruangan komen lah, ruangan chat. Okay. Baik, kita sambung sikit pembelajaran kita masih daripada bab 1 iaitu berkaitan dengan introduction dan etiological. Etiological ni adalah kita melihat apakah sebab dan punca sebab akibat seseorang itu boleh terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Dia ada banyak perspektif. Kita ada perspektif biological, kita ada perspektif psychological dan kita ada perspektif sociological. So kita dah sentuh dua perkara iaitu biological dan psychological. The psychological kita pun dah sentuh kepada model the moral model dan juga cognitive behavior model. Baik, cikgu nak tanya Muhammad Ali Firdaus ada di talian? Muhammad Ali Firdaus ada di talian? Ada. Okey Ali Firdaus. Sebelum kita mulakan, apa yang Ali Firdaus faham berkaitan dengan the disease model, berkaitan etiological of substance abuse? Boleh tak Ali kongsi sikit dengan kawan-kawan? Ali Firdaus ada di talian? Ada cikgu. Okey, apa yang Alif apa Firdaus fahamlah berkaitan dengan the moral model berkaitan dengan etiology of substance abuse? Maaf cikgu, saya tak dapat buat perbacaan lagi. Sebab saya ada buat kerja sambilan baru ni. Oh, tapi kena baca juga tau, nanti tak faham sebab subjek ni dia memang kena banyak baca Ya, boleh cikgu. Tak maaf Okey, ya kalau cikgu. tadi kita tanya Alif Najmi, Alif Najmi ada di talian? Ada. Okey, Najmi, apa yang Najmi faham berkaitan dengan disease model berkaitan dengan etiology substance abuse? Sekarang ni saya baru tengok baca yang tentang dadah. Okey, apa yang awak faham tentang dadah? Sekarang ni saya baca yang pasal penyalahgunaan bahan ni macam mana. Tu saya cuba nak tengok jenis-jenis dadah. Saya masih dalam proses untuk baca yang tu yang dia disease. Okey. So apa yang awak faham sebenarnya berkaitan dengan penyakit ni? Yang ni belum tu lagi. Dalam Yang proses yang awak rasa macam mana? penyakit yang berkaitan penyalahgunaan dadah. Awak rasa lah yang dalam pemikiran awak, apa yang awak tergambar dalam pemikiran awak? Mungkin yang macam HIV Okey. yang berkongsi jarum. So apa kaitan dia dengan penyalahgunaan bahan? Mungkin seseorang individu tu dia melakukan penyalahgunaan bahan. Lepas tu mungkin individu tu ada kontak dengan orang lain siapa boleh buat penyakit. Maknanya awak lihat HIV penggunaan ada penyalahgunaan bahan ni boleh menyebabkan penyakit seperti HIV lah. So bila kata HIV itu sebagai penyakit, so apa rawatan yang sesuai untuk penyalahgunaan bahan yang ada penyakit HIV ni? Pemulihan, proses pemulihan. Proses pemulihan Okey, tak apa, terima kasih.
So kita tanya dulu sahabat kita Fatin Natasha. Fatin Natasha ada di talian? Ada doktor. Okey Fatin, apa yang Fatin faham berkaitan dengan disease model yang kita bincang minggu lepas? Yang mana doktor? Dia model of explaining Neurobiological ecology model. bab satu. Cuba tengok balik nota, kan dia ada biological. Biological kan ada 3 model. Satu disease model, genetic model dan neurobiological model. Apa yang awak faham berkaitan dengan disease model? Ada salah yang biological tu doktor. Neurobiological model. Dia Okey. berkait dengan otak. Okey. Awak ada nota, awak upload nota tak yang cikgu masuk dalam apa ni, dalam pembelajaran? Ada? Sekejap. So dalam tu ada disease model. Cuba tengok betul-betul. Learning model. Ada kan Fatin? Ada. Ada kan? The biological perspective, dia kat situ dia disease model kan? Okey. Okey, yang masa cikgu bincang minggu lepas, apa yang awak faham berkaitan dengan disease model? Sekejap ni doktor. Okey, Fatin, Firdaus dengan Najmi, awak hutang cikgu tau. Sebab setiap kali cikgu tanya, cikgu akan tik nama awak. Siapa yang cikgu dah tanya. Okey, nanti hutang dengan cikgu, nanti kalau ada, kamu jawab balik dekat chat, ruangan chat. Okey, tak apa, kita pergi kepada Izwani. Izwani di talian? Ada doktor. Okey, Izwani, apa yang Izwani faham berkaitan dengan disease model? Disease model ni tak silap saya lah. Ingat saya lagi. Dia macam benda yang menyebabkan kita, benda tu jadi habit kita. Kita duk rasa benda tu sakit. Macam ni? Yang macam kita rasa benda tu kita kena ambil juga. Dah jadi habit untuk bagi kita tak rasa sakit. Faham tak? Macam tu kan doktor kan? Awak wujud nota ke awak baca mana tu? Tak, saya rasa macam saya ada ingat yang doktor cakap tu, tapi tak pastilah sama ada saya silap tajuk ke. Saya tengah, sebenarnya saya tengah kena buat kerja dekat KKSM untuk handle pelajar masuk. So saya tengah on the way ke KKSM. Okey, nanti awak rujuk balik So ada 4 orang lah hutang dengan saya Izwani, Fatin, Najmi dengan Firdaus lah Okey, tak apa kalau nama awak dah disebut, nanti awak boleh bagi tahulah nama awak pada disebut. Cikgu akan bagi tanya kepada yang tersebut. Okey, okey Nur Amira, mungkin boleh terangkan Nur Amira ada di talian? Ada cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey. Okey. Okey Nur Amira, apa yang Amira faham berkaitan dengan disease model? Okey, apa yang Mira faham pasal disease model ni adalah penyakit yang tak boleh sembuh sepenuhnya. Contohnya penyakit kencing manis, darah tinggi. Macam penyakit-penyakit seperti ini perlukan ubat sepenuhnya lah secara sokmo macam gitu. Lepas tu antara simptomnya macam letih, sukar tidur. So antara yang boleh kita rawat ialah secara abstinence. Abstinence ni macam sama ada tinggalkan terus atau berpantang. Macam itulah cikgu yang saya faham. Okey. Maksudnya pelajar dalam disease model ni etiologi kesan kepada kenapa seseorang dia melihat bahawa penagihan dadah ni adalah sebagai sebentuk penyakit iaitu penyakit yang mana ia perlu dirawat dan dia boleh dirawat. Paling mudah untuk menggunakan rawat penyakit ketagihan ini adalah dengan abstinence. Abstinence ni apa? Menahan diri ataupun tidak mengambil langsung bahan-bahan yang menyebabkan penyakit tersebut. Seperti kencing manis, jadi kita tidak digalakkan mengambil gula. Kalau kita ke darah tinggi, kita tidak digalakkan ataupun kalau boleh kita berpantang daripada mengambil garam. Begitu juga dengan ketagihan. So ketagihan ini dilihat sebagai suatu
penyalahgunaan bahan yang menyebabkan ketagihan ini dilihat sebagai suatu bentuk penyakit yang mana cara paling baik adalah dengan kita meninggalkan mengambil bahan tersebut yang menyebabkan bahan tadi tu yang menyebabkan penyakit itu akan bertambah teruk, iaitu progresif, makin berkembang. Jadi cara paling baik dalam disease model ini adalah dengan rawatan berpantang, iaitu jangan mengambil substance abuse tu. Okey, itu maksud dia. Okey, ada lagi siapa yang nak terang tentang genetik model pula? Okey, Ayuni ada? Nur Ayuni Farhana? Nur Ayuni Farhana ada talian? Okey, Nur Ayuni, apa yang Ayuni faham berkaitan dengan genetik model pula? Kita faham disease model ni dia agak satu penyakit kerana ada simptom tertentu. Dia tak boleh sepenuhnya sembuh. Dia perlu ambil masa. Jadi cara nak rawat penagihan ni dengan meninggalkan terus atau meninggalkan terus daripada ambil dadah ni, lepas tu mengalami pantalaran dalam mengambil dadah. Kalau tak tinggalkan, penyakit ini akan bertambah. Itu berkaitan dengan disease model. Kalau genetik model macam mana? Genetik model ni dia pembawa pewarisan genetik. Okey, macam mana tu maksudnya? Kalau contoh, yang cikgu bagi contoh hari tu kan, anak angkat tu, ibu bapa dia seorang penagih alkohol. Dia ada anak kembar kan, satu jaga bagi kepada anak keluarga angkat. Jadi anak angkat itu akan ada kecenderungan untuk jadi pemabuk atas faktor genetik dalam 50 hingga 70%. Okey, itu maksud genetik model ni dilihat kepada pewarisan baka lah, maksudnya ada pembawaan pewarisan daripada genetik ibu bapa kepada anak. Jadi dilihatlah, jadi cara dia buat tu, pelajar-pelajar dia buat satu eksperimen lah. Satu dia buat twin. Twin tu maksudnya anak kembar. Jadi dia hasilkan anak kembar tu kepada dua ibu bapa lah. Dua ibu bapa yang berbeza. Jadi nak tengok ada tak kecenderungan dia. Jadi memang melihat bahawa ada kecenderungan tu. Jadi kan pelajar, bila kita lihat benda ni, kita kena faham bahawa kalau dia datang daripada ibu bapa yang datang daripada keluarga yang menyalahgunakan bahan, mana dia ada risiko. Jadi kita tahu dia ada risiko, maka bila kita tahu dia ada risiko, kita boleh ambil langkah pencegahan awal. Itu sebab kenapa kita belajar benda ni, supaya kita tahu apakah risk factor, faktor risiko seseorang itu boleh terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi bila kita sedar akan itu, maka kita akan ambil langkah pencegahan ataupun langkah awal, iaitu langkah berjaga-jaga, precautions step lah, supaya dia tidak terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Dan kita juga telah bincang tentang neurobiological model, yang mana dalam otak kita ni ada satu chemical yang mengawal segala tindak tanduk kita. Jadi dalam penyalahgunaan bahan ini, dia melihat bahawa bila kita menggunakan satu bahan psikoaktif seperti ganja, heroin, dia dapat merangsang rembesan-rembesan orang kata neurotransmitter yang menyebabkan kita rasa gembira tanpa ada rangsangan luar. Jadi bila kita ambil ganja, kita ambil heroin, kita akan ada satu perasaan yang dipanggil euforia. Euforia ni satu keseronokan yang terlalu seronok lah disebabkan dia merembeskan satu neurotransmitter ataupun chemical dalam otak kita yang dipanggil sebagai dopamin. So dopamin ni dikeluarkan dengan terlalu banyak menyebabkan orang yang mengambil itu merasa gembira. Merasa gembira itu menyebabkan dia nak ambil lagi. Itu adalah berkaitan dengan neurobiological. So bila kata dengan neuron aja, dia mesti berkaitan dengan otak. Sebab saraf neuron bila kata neuron je, dia berkaitan dengan struktur otak. Jadi kita lihat pula pada perspektif psikologikal, yang mana psikologikal perspektif ada beberapa model. So model yang pertama yang kita akan bincang adalah berkaitan dengan moral model. Model moral lah. Lepas tu kita ada cognitive behavioral model, CBT ataupun CB, cognitive behavioral, learning model, psychodynamic model dan personality theory model. Jadi dalam teori moral model ataupun model moral mengatakan bahawa individu yang mengambil dadah adalah individu yang seorang yang mempunyai akhlak ataupun moral yang rendah. Bad attitude, sikap yang tak bagus kerana dia memilih untuk mengambil dadah. Maksudnya dia tidak ada, dia suka pada perkara-perkara yang tak baik. Bad lah. Jadi dalam moral media, cara rawatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, iaitu menggunakan hukuman.
Contoh kalau kita tengok mereka kalau terlibat dengan mabuk di jalan raya, mereka memandu dan mereka dikenakan compound ataupun penjara. Itu adalah berbentuk hukuman. Dan juga moral model juga membentukkan peneguhan dari segi personality melalui agama ataupun disiplin. Sebab dia melihat orang yang mengambil penyalahgunaan bahan ini adalah mereka yang mempunyai sikap yang buruk. Okay, bad attitude. Itu perspektif moral model. Jadi daripada perspektif psikologi dalam CBT ataupun cognitive behavior pula melihat bahawa sesuatu penyalahgunaan bahan tu diulang dia punya tingkah laku untuk mengambil lagi dan terus mengambil adalah disebabkan faktor reinforcement, iaitu peneguhan ataupun reward yang didapat. Jika sesuatu bahan itu memberikan kesan yang positif kepada individu, maka dia akan terus mengambil. Macam contoh kita kan, kita manusia, kalau kita belajar, lepas tu kita dapat reward, kita rasa macam kita dapat anugerah dekan, lepas tu dapat beasiswa, kita dapat beasiswa, ibu bapa suka kat kita. Jadi perbuatan-perbuatan yang mendapat reward ataupun positive reinforcement akan menyebabkan kita nak ulang lagi. Begitu juga dalam penyalahgunaan bahan. Seseorang mengambil penyalahgunaan bahan kerana mungkin ada faktor-faktor reward yang didapat. Contohnya kalau dia mengambil dadah, kalau dia mengisap rokok sebab dia rasa satu benda yang menyebabkan seronok. So seronok itu adalah satu yang dipanggil sebagai reward ataupun positive reinforcement yang menyebabkan individu tersebut nak meneruskan tingkah laku untuk penyalahgunaan bahan. Itu daripada cognitive behavior perspektif model. Jadi pelajar kena ingat dia keyword-keyword dia. Okey. Seterusnya kita lihat kepada learning model. Okey, apa maksud learning model? Iaitu pembelajaran. Dikatakan bahawa manusia ini bertingkah laku atau penyalahgunaan bahan adalah berdasarkan faktor learning, iaitu pembelajaran. So dia belajar daripada mana? Pertama daripada model. Model dia, model-model seperti bapa dia ke ataupun orang yang signifikan dengan dia, ataupun melalui pemerhatian. So daripada pemerhatian, orang-orang yang signifikan berada di hadapannya, maka dia akan tiru perbuatan tu. Dia akan tiru. Yang ni dia katakan salah satu teori learning model ni adalah antara faktornya adalah pembelajaran. So learning theory assume that alcohol or drug use result in the decrease in uncomfortable psychological states such as anxiety, stress and tension, thus providing positive reinforcement to user. Jadi dalam learning model pelajar-pelajar lihat bahawa individu itu belajar tau sebenarnya. Bila dia mengambil drug tu, dia ambil dadah ataupun psychoactive substance itu, dia akan rasa seronok dan dia rasa kurang anxiety. Tapi bila dia meninggalkan, dia dapat sesuatu yang tak seronok. Jadi benda tu dia belajar. Jadi pembelajaran tu menyebabkan dia nak ulang lagi substance abuse tu. Jadi the aversion of withdrawal symptom become a reason and motivation for continue use. Jadi kita share slide. Okay, ni. Jadi pelajar tengok. Okay, learning to the aversion of withdrawal symptom become a reason and motivation for continued use. So dari learning model dia mengatakan withdrawal symptom ni apa? Adalah satu sindrom ataupun simptom penarikan apabila kita meninggalkan penggunaan bahan tu dari simptom-simptom yang rasa badan kita tak selesa. Jadi itu adalah satu motivasi dan alasan kenapa individu tu meneruskan penyalahgunaan bahan walaupun mendapat kesan yang negatif pada diri dia. Ini daripada perspektif psychological perspektif dari learning model. Kita lihat pula daripada perspektif psikologi tapi dari psychodynamic model psychodynamic. So bila berkaitan dengan model, kita baca sikit. Psychodynamic model link addiction to ego deficiency, and unconscious conflict. Ego deficiency ni adalah kekurangan ego lah. Sebab kalau kita tahu belajar psychodynamic, dia ada id, ego dan super ego. So ego ni lah yang menyeimbangkan antara tuntutan id dan super ego ni. Jadi kalau dia terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka ego dia tu sebenarnya dia tidak dapat kontrol. Yang ini dia panggil sebagai ego deficiency. Kekurangan dari segi ego tu, bagaimana self control dia kurang. Unconscious conflict iaitu satu konflik minda bawah sedar
yang mungkin berlaku disebabkan pada zaman kanak-kanak, trauma jadi inadequate parenting ataupun disebabkan oleh gaya keibu bapa yang tidak sesuai. Okay. Attachment disorder ada masalah penyesuaian, pemusuhan, homoseksualiti dan menstruation lah. Jadi dalam psikodinamik, seseorang itu dikatakan terlibat dengan penyalahgunaan bahan adalah disebabkan ego deficiency. Maksudnya kurang kawalan diri dia. Mungkin ada konflik-konflik unconscious, minda bawah sedar dia yang berlaku pada zaman kanak-kanak. Okey, dan adanya isu-isu lain yang menyebabkan dia trauma yang termasuk dalam subconscious mind dia, unconscious mind dia. Jadi konflik-konflik kanak-kanak itu terbawa sampai peringkat dewasa dan dia menggunakan dadah itu sebagai salah satu bentuk dia orang kata menyeimbangkan perasaan dia. Okey, sebagai ego defensism dia. Okey, itu adalah daripada perspektif psychodynamic model. Psikologi perspektif daripada personality theory pula menyatakan bahawa ada certain personality yang menyebabkan individu itu cenderung untuk terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Contohnya dekat sini seorang yang suka bergantung, childish, pemikiran tidak matang, lepas tu mempunyai emosi yang sangat tinggi, frustration tolerance dia sangat tidak boleh kalau berhadapan dengan kekecewaan, lepas tu tidak pandai nak mengekspreskan kemarahan, lepas tu confused. Jadi personality kurang keyakinan menyebabkan individu itu cenderung untuk menggunakan terlibat dengan penyalahgunaan bahan berbanding dengan personality yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Jadi itu daripada perspektif personality. Dia melihat ada personality tertentu yang menyebabkan individu tersebut terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey. Kita pergi kepada seterusnya iaitu daripada sociological perspective. Satu kita tengok daripada family model. Family models. The family model focus on the way role of family interrelate lah. Maksudnya dia melihat bahawa bagaimana fokus keluarga itu dan peranan keluarga itu dia memberi suatu impak kepada seseorang individu itu sama ada penyalahgunaan bahan itu boleh berlaku ataupun tidak. The context of the family, there is a members, right, who is reinforce the behavior of the abusing family member. Jadi dalam konteks family tu ataupun ahli keluarga tu kadang-kadang mereka boleh menjadi reinforce peneguh kepada tingkah laku dan dikatakan bahawa individu yang datang daripada family yang abuse pernah ada pengalaman didera oleh keluarga menyebabkan kecenderungan untuk penyalahgunaan bahan tu tinggi dan some family member may feel threatened if the person with the abuse problem show sign of wanting to recover lah. Jadi would no longer be necessary within the family system if the member begin behaving more responsibly. The possibility of adjusting role could be so anxiety producing the family members of the family begin resistant or attempt the identified patient to shift relationship to change family pattern day-to-day living within the family system. Jadi dalam sociological perspective, dalam model family, dia lihat bahawa peranan keluarga sangat penting dalam seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Salah satu yang menyebabkan adalah pattern dalam family itu. Mungkin identified patient dan kalau katakan ada dalam keluarga tu salah seorang tu terlibat dengan penyalahgunaan bahan, dia akan mempengaruhi sistem keluarga tersebut. Macam mana keluarga tu berperanan, emosi family tersebut, dia akan memberi kesan kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi dalam dia melihat family disease model based on the idea that the entire family has a disorder or disease and must all enter counselling or therapy for improvement to occur within the addicted family. Jadi kan dalam sociological perspektif dalam model family, dia melihat bahawa peranan keluarga sangat penting. Dan jika ada salah seorang ahli keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, maka digalakkan supaya semua keluarga ini menjalani sesi kaunseling agar mereka dapat coping lah, dapat menyesuaikan diri dalam keadaan satu situasi yang mana berhadapan dengan seorang penagih ni. Ini adalah dari perspektif family model. Okay.
Baik. Social culture model, kita boleh tengok daripada dia katakan bahawa seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni mungkin disebabkan oleh persekitarannya. Persekitarannya mungkin disebabkan oleh abstinence, mungkin disebabkan abstinence ritual, mungkin disebabkan kadang-kadang ada juga disebabkan penyalahgunaan bahan ni disebabkan oleh ritual yang melibatkan amalan-amalan keagamaan. Macam ada setengah-setengah agama tu kadang-kadang hari perayaan, Christmas, dia menganggap bahawa alkohol ini adalah minuman holy, minuman mulia yang boleh membuat kita tenang. Jadi itu kadang-kadang bermulanya pengaruh alkohol itu disebabkan oleh sosial yang berkaitan dengan amalan-amalan keagamaan. Okey, mungkin juga disebabkan dikatakan sebagai social setting. Social setting, wedding celebration, ada macam perayaan-perayaan perkahwinan. Jadi penggunaan alkohol ini dilihat sebagai minuman suci, holy water. And then mungkin disebabkan personal reason, in the culture that produce high level tension is the most likely to lead to the high level of alcoholism. Jadi kita lihat another important aspect which the culture offer alternative to alcohol use to relieve tension and to provide a substitute means of satisfaction. Sebab ada juga kadang-kadang dalam setengah budaya melihat bahawa bila meminum air alkohol ini dia sebagai satu alternatif, satu cara untuk mengurangkan perasaan kebimbangan dan menimbulkan rasa kepuasan. Jadi culture ambivalence regarding the use of alcohol and drugs can result in the weakening of social control, allowing the individual to avoid being locked upon in the unfavorable manner. Maksudnya itulah culture ambivalence ni, ketidaktentuan culture ini juga boleh membantu seseorang itu terlibat. Dia menyumbang kepada seseorang itu terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Itu ada dikaitkan dengan pengaruh social model. So kalau nak lihat pada social culture model ini, kita melihat kepada perspektif family yang pertama, iaitu bagaimana pengaruh keluarga terhadap individu dan bagaimana dalam keluarga tersebut jika ada ahli keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka satu keluarga itu akan terlibat. Yang kedua, kita melihat juga daripada perspektif social culture, iaitu bagaimana sesetengah budaya dilihat menyebabkan faktor kepada seseorang itu boleh terlibat dengan penyalahgunaan bahan lah. Okey. Dan yang ni pun lebih kurang sama. Multi-cause model, ni social culture model, ada culture specific model, yang mana ada setengah pun memang ada setengah culture ni. Jadi kalau kita nak faham, culture ni ada berkaitan dengan persekitaran dan budaya sesuatu tempat itu. Dan memang ada sesuatu budaya ataupun agama ataupun kepercayaan yang kadang-kadang boleh membuatkan seseorang itu terdedah dalam penyalahgunaan bahan. Contohnya ada juga ritual-ritual yang berkaitan dengan amalan-amalan keagamaan, seperti perayaan yang menyebabkan mereka digalakkan untuk meminum air kan, air arak ini ataupun dipanggil sebagai holy water untuk menambahkan keriangan dan ketenangan. Okey. Okey, yang ini adalah perspektif yang terakhir yang kita panggil sebagai biopsychosocial perspektif yang melihat kepada gabungan kepada gabungan, iaitu dimana kepada tiga perkara pertama, tiga perkara utama yang mana setiap tu berkaitan, iaitu pertama agent. Dilihat kepada agent iaitu drug. Host adalah person ataupun penagih dan environment. Jadi dalam biopsychosocial juga dipanggil sebagai model integrasi, yang mana dia melihat bahawa seseorang itu boleh terlibat dalam penyalahgunaan bahan disebabkan tiga faktor utama ini. Integrasi, dia terintegrasi dan saling berkaitan antara satu sama lain. Kita baca. When the agent or drug interact with the host, it is important to realize that there are variety of factors with the host, including person, genetic, cognitive expectation about the drug experience, family background and personality trait. Environmental factors seperti social, political, culture and economic variable. Maknanya pelajar, bila kita melihat kepada agent tu ataupun lainnya adalah drug itu sendiri, dadah itu sendiri, bahan itu sendiri. Dia akan berinteraksi dengan host. Host itu adalah person tadi itu yang terlibat dengan dadah. So bila kita melihat kepada person, individu tu, kita ingat individu ini dia ada mengandungi genetik,
Dia ada pemikiran, dia ada jangkaan dia terhadap dadah tersebut, family background dia, dan dia punya personality trait. Jadi kita melihat bahawa dadah itu dia akan berinteraksi dengan host iaitu person, yang mana person itu adalah manusia. So bila kata manusia, kita melihat manusia itu adalah daripada perspektif yang lebih menyeluruh, iaitu kita lihat daripada genetik dia, kognitif dia, expectation about drug experience, bagaimana jangkaan dia terhadap pengalaman-pengalaman menggunakan dadah, bagaimana family background dia, dan juga personality trait. Dan yang ketiga, faktor ketiga adalah melihat kepada environment factor tadi tu. Environment factor itu adalah berkaitan dengan social maksudnya persekitaran dia, budaya dia, political, culture and economic variable. Jadi semua itu berkait rapat. Social, politik, culture dan ekonomi variable ni saling berkait rapat. Jadi kita lihat biopsychosocial perspective ni juga dipanggil multi-causal model ataupun integration model. Okey, apa yang utama dia pelajar kena ingat, yang pertama sekali agent atau drugs, host atau person, dan environment. Yang mana ini tiga ni akan saling berkait antara satu sama lain. Drug, okey, dia akan berinteraksi dengan individu. Individu adalah sebagai manusia yang ada pemikiran, ada perasaan, ada genetic factor, ada family background yang berbeza, ada pengalaman-pengalaman yang berbeza, dan dia berinteraksi dengan environment, persekitaran. So persekitaran tu kita lihat kepada social dia macam mana, politik kat negara tu macam mana, geografi dia, culture dan economy variable. Jadi semua ini saling bertingkah laku. Jadi kenapa seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan? Jadi kita akan lihat bahawa biopsychosocial perspektif kena melihat daripada perspektif yang lebih meluas, lebih luas lagi. Okey, itu saja untuk perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan etologi. Mungkin cikgu cepat, mungkin ada persoalan. Sila, kalau pelajar ada soalan, silakan kalau nak bertanya. Okey, ada soalan? Silakan. Cikgu, Ya. kalau golongan hippie ni diorang ambil dadah pun sebab budaya diorang juga ke cikgu? Hippie ni apa pelajar? Saya tak pasti. Setahu saya golongan hippie ni macam dia golongan ibarat diorang mementingkan ketenangan lah. Contohnya dia cakap saya Muhammad. Saya pernah terdengar hippie ni macam satu budaya yang mereka kata dia orang macam pegang slogan peace no war macam tu lah. Okey, cikgu tak faham secara jelas lah apa maksud hippie tu. Tapi mungkin perkataan happy lah, perkataan gembira lah. Jadi nanti Wan boleh dapatkan maklumat lebih lanjut, atau sahabat-sahabat yang lain boleh tengok apa maksud golongan hippie ni. Peace of no war tu. Jadi soalan Wan tu macam cikgu kurang jelas lah. Cikgu takut nanti cikgu jawab, nanti jawapan cikgu tu salah dengan apa yang cikgu faham. Ke Wan ada nak terang lagi apa maksud hippie tu? So ada sahabat-sahabat yang lain ke jelas apa maksud hippie tu? Okey, ada lagi soalan selain daripada soalan daripada Wan, silakan. Jadi pelajar, masa cikgu bentang ni, pelajar-pelajar boleh tengok nota lah, ataupun pelajar baca dululah sikit supaya dapat gambaran. Sebab kalau pelajar universiti ni memang cikgu tak akan pergi detail satu persatu lah. Jadi cikgu akan buat kuliah masa syarah saja. Jadi pelajar boleh tanya kalau tak faham. Okey. So ada soalan, silakan. Sebelum kita masuk kepada perbincangan assignment. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya Okey, cikgu nak tanya Qila Azam. Qila Azam ada di talian? Ya, Qila. Qila ada di talian? Qila boleh dengar suara cikgu, Qila? Qila Azam?
Alif Syakirin. Ada di talian Alif Syakirin. Alif Syakirin ada di talian? Kila Azam saya tak dengar lah suara Kila. Okay, tak apa. Alif Syakirin ada di talian? Okay. Okey, so jelas apa yang kita belajar hari ni. So tak apa, nanti pelajar akan tanya dan macam ni lah style cikgu mengajar. Cikgu akan bermula dengan bertanya dulu. Cikgu akan tanya dulu soalan-soalan supaya pelajar dapat prepare. Dan bila cikgu bertanya ni sebenarnya pelajar, cikgu nak lihat sejauh mana awak faham berkaitan dengan apa yang cikgu sampaikan kepada pelajar. Dari saat pelajar boleh terima. Dan dari sesi soal jawab ni sebenarnya dia akan menambahkan pemahaman. Pemahaman pelajar. Sebab kita berjauhan secara alam maya. Jadi cikgu nak lihat sejauh mana pelajar-pelajar faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, cikgu nak dengar Hazimah. Hazimah ada di talian Hazimah. Hazimah Azri ada di talian. Baik Hazimah. Apa yang Hazimah faham berkaitan dengan family model? Family model. Family model ni biasanya dia akan seseorang individu itu akan terpengaruh dengan melalui pemerhatian. Pemerhatian apa tu maksud Hazimah? Family model ni dia macam peranan keluarga tu memberi impak kepada individu sama ada terlibat dalam penyalahgunaan ataupun tak. Maksudnya impak daripada keluarga tu, pengaruh daripada keluarga tu dia boleh memberi salah satu sebab kenapa seorang itu boleh terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Betul Azimah? So bagi contoh sikit Azimah, boleh tak bagi kawan-kawan lain faham? Contoh broken family. Okey, broken family. Apa yang menyebabkan dia memberi kesan kepada seorang itu dalam penyalahgunaan bahan? Mungkin menyebabkan bila broken family itu mungkin menyebabkan seseorang individu itu menjadi anxiety ke, depression ke. Maknanya bagi broken family, individu ni mempunyai fragile personality. Kan dia rasa takut, secara bimbang sebab dia ada trauma kan dengan family yang broken, selalu dengar bergaduh. Kan? Pergaduhan keluarga tu beri dia trauma. Jadi untuk mengelakkan perasaan trauma tu dia mungkin ada kecenderungan mengambil dadah. Sebab bila dia mengambil dadah, dia rasa tenang. Jadi family factor yang dia duduk setiap hari tu menyebabkan sentiasa berlaku pergaduhan. Jadi sentiasa bimbang dan rasa trauma kan. Jadi cara dia nak menghilangkan perasaan itu dia ambil dadah untuk berasa lebih tenang. Itu daripada family. Okey, terima kasih Azimah. Eva ada soalan Eva? Eva ada di talian? Ya, cikgu. Okey, apa yang Eva faham berkaitan dengan family? Family model. Apa yang saya faham, dia berkaitan dengan peranan keluarga dalam sebuah keluarga tu macam contoh kalau salah seorang ahli keluarga dia tu terlibat dengan penyalahgunaan bahan, tidak mustahil yang lain pun akan terlibat sama sebab peranan keluarga ni sangat penting. Jadi kalau macam jika salah satu orang keluarga yang terlibat tu seharusnya mereka pergi jumpa kaunseling untuk ambil sesi kaunseling dan tanya macam mana mau hadap orang yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan tu dalam keluarga tu. Betul Eva melihat bahawa kadang-kadang kalau kata ada keluarga dia, salah seorang keluarga dia pun terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Contohnya abang dia ke terlibat, bapa dia, kecenderungan untuk dia pun terlibat, individu dan ahli tu juga mungkin juga ada risiko yang tinggi juga.
untuk terlibat juga dengan pengambilan donor darah disebabkan mungkin tekanan. Dan macam Eva sebutkan tadi, jika ada salah seorang ahli keluarga tu terlibat dengan penyalahgunaan bahan, jadi digalakkan semua ahli keluarga tu pergi sesi kaunseling supaya dia tahu macam mana peranan family tu boleh bagi support system kepada individu tersebut. Okay, so thank you yang beri jawapan. Okay, macam ni style kita mengajar, cikgu akan bertanya lah. So pelajar baca-baca sikit lah. Sebab nota macam-macam cikgu dah upload dalam pembelajaran, pelajar boleh baca lah sikit-sikit. Okey pelajar, so hari ni kita bincang sikit berkaitan dengan assignment. Ada beberapa soalan yang Wan bagi tahu cikgu. So kita baca. Yang pertama Wan tanya format content apa perlu ada So cikgu dah terangkan format semua berkaitan dengan apa ni dah bagi dekat Wan untuk kita sebar format macam mana assignment tu. Okey, presentation week tu buat PowerPoint atau video. Okey, kalau kamu tengok di e-learn, cikgu dah tukar N kepada O. N tu kepada O lah, maksudnya katakan pelajar buat pembentangan presentation, jadi cikgu nak slide presentation tu masuk dalam tu kat e-pembelajaran tu, dan tulis kat situ lah kumpulan berapa sebab cikgu boleh catat kumpulan berapa. Dan kalau pelajar gunakan video, pelajar guna video. Tapi cikgu tak pasti kalau melalui aplikasi Webex ni video lancar ke tak. Pengalaman cikgu bila guna video ni dia tak berapa lancar kalau guna Webex ni lah. Tapi kalau pelajar dah buat, pelajar boleh guna. Tapi cikgu juga akan ada sesi soal jawab lah. Tapi pengalaman cikgu yang lepas bila guna video ni, maksud dia rakam dia tidak berapa lancar bila guna Webex ni lah. Jadi pelajar boleh cuba nanti guna Webex, lepas tu cuba guna audio, video. Kalau okey, boleh teruskan. Dan pelajar boleh upload dekat di pembelajaran cikgu dah sediakan tapak untuk slide dan juga PowerPoint. Okey, untuk presentation kecil nak buat kelas sejam atau kita akan buat nanti satu waktu, mungkin minggu ke berapa yang kita akan sentuh tajuk apa ni, bab substance abuse ni. Okey, ada dadah tu. Jadi kita bab tu kita akan buat presentation. Mungkin minggu ketiga atau keempat kita akan buat bentang lah, maksudnya semua. Minggu 1 jam dan 2 jam. Dan setiap pembentangan tu tidak melebihi 10 minit. Tidak melebihi 10 minit. Okey, untuk assignment individu, tajuk macam mana? Okey, pelajar-pelajar cuba tengok buku-buku substance abuse yang cikgu bagi tu. Dalam buku substance abuse tu berbagai tajuk. Pelajar boleh tengok slide ada bahagian rawatan, ada dadah, ada pencegahan, apa saja tajuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Okey, tak semesti sama banyak tajuk. Buka saja ada bahagian rawatan. Jadi pelajar boleh upload juga jurnal-jurnal dalam e-learn tu. Okey. Assignment kajian kes perlu buat modul pencegahan, kena belajar. Okey, untuk assignment pencegahan ni insya-Allah selepas habis saja awak bentang ni, pelajar boleh baca dulu baca dulu bagi kefahaman, dan kalau pelajar cari dulu bahan. Cari dulu bahan-bahan berkaitan dengan pencegahan, model-model yang cikgu dah bagi contoh, dan insya-Allah bila habis saja minggu pembentangan pelajar-pelajar ni berkaitan dengan jenis-jenis dadah, jadi kita akan terus masuk kepada pencegahan supaya pelajar boleh buat modul. Modul pencegahan ni yang kreatif. Sekarang ni kita banyak buat rawatan tapi kita lupakan pencegahan. Dan sebenarnya dalam rawatan pencegahan tu lebih utama. Prevention better than cure. Tu sebab cikgu nak pelajar cipta satu modul yang inovasi bagaimana nak menyampaikan langkah pencegahan. Yang ni cikgu akan bincang selepas kita habis dadah lah. So pelajar dah boleh siap sedia dah cari bahan, dah boleh bincang Okey, untuk jurnal pelajar, jurnal ni pelajar boleh search dari Google. Tak semestinya daripada UMT lah. Tapi dalam UMT lagi bagus sebab UMT ada yang dah berbayar. Kadang-kadang kalau kita pergi kat luar, jurnal tu kena bayar. Jadi kalau pergi kat UMT, jurnal tu UMT dah beli. Okey, pelajar boleh cari je kat Google Scholar pun boleh. Kat Google Scholar dan macam-macam lagi lah. Banyak jurnal ni. Pelajar type itu yang cikgu bagi tu dengan Wan tu, itu adalah satu contoh jurnal. Jurnal ni biasa dia tak lebih daripada 20 muka surat. Dia ada macam abstract, metodologi, pelajar tengok. Cikgu kan sebenarnya pelajar, cikgu tak suka nak bagi detail tau pelajar tau. Sebab apa? Cikgu anggap you pelajar universiti,
Cuma sebab kalau kata cikgu bagi terlalu detail, cikgu tak akan nampak pelajar yang ada kreativiti yang tinggi. Contoh macam ni tau. Contoh macam mana cikgu nak bezakan Wan Imran dan juga Azrina dan juga Fatin Natasha. Macam mana cikgu nak bezakan tiga-tiga ni, yang mana yang mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan sesuatu karya. Kalau cikgu terlalu bagi detail, jadi cikgu tak boleh nampak kreativiti Wan. Cikgu tak boleh nampak kreativiti Izwani lagi, cikgu tak nampak kreativiti Fatin. Sebab semua tu cikgu dah bagi. Jadi maka mungkin susah cikgu nak bagi. Tapi kalau cikgu bagi secara umum, pelajar nampak gambaran, pelajar research, pelajar tahu senior, pelajar buat. Jadi cikgu tahu, okey, Wan Imran dia punya usaha lebih sikit. Izwani mungkin sederhana. Fatin Natasha mungkin biasa-biasa. Jadi markah tu biasa. Itu sebab kenapa dalam assignment ini, kalau kelas dengan cikgu, cikgu tak suka bagi detail. Sebab cikgu nak membezakan setiap individu punya usaha tu. Contoh dia dapat je assignment tu, dia terus cari kat library, dia terus search. Lepas tu dia akan menghasilkan karya yang hebat. Itu sebab kenapa cikgu tak bagi detail lah. So cikgu dah bagi dah, jadi pelajar boleh tengok. Dan pelajar boleh buat yang sebaik mungkin lah. Sebaik cikgu nak bagi, nak membezakan grade-grade pelajar tu. Okey? Dia tak sama macam kat sekolah. Kat sekolah dia ada, dia bagi tu dia ada skema. Tapi di dalam universiti dia banyak guna rubrik. Rubrik dan skema berbeza. Kan? Jadi individu, kelompok, dia ada rubrik dia. Nak tengok kreativiti pelajar ni setakat mana. That's why kenapa di dalam sistem universiti ni kebanyakan pensyarah bagi silibus saja dan MCA. Assignment nak detail dia kena pergi cari sendiri. Pergi APA style macam mana. Jadi kalau kita tengok, bila kita buat pembandingan assignment, kita tahu pelajar ni dia dah buat research dulu sebelum dia buat assignment. Pelajar ni cincai-cincai punya. Jadi markah pun mengikut usaha pelajar. Okey. Okey PSNZ tu kan. So kita tengok dulu. Okey, pelajar nampak ini? Pelajar boleh nampak, boleh respon sikit? Pelajar nampak tak yang cikgu? Tak nampak cikgu, tak keluar. Tak keluar Gelap. Gelap Memang tak nampak Tak nampak. Tak cikgu. Nampak mouse je yang bergerak. Okey. Macam mana nak tunjuk kat awak ni? Cikgu bagi sekolah Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, pelajar. Pergi kat PSNZ. Kalau nak tengok library, awak pergi kepada e-resource ni. Nampak ni Ni e-resource. Lepas tu pelajar tekan yang ni. Okey, dalam e-resource ni, ini adalah semuanya adalah journal. Kamu pergi kat Scopus pun boleh. Science Direct pun boleh. Okey, contoh cikgu pergi Scopus. Dalam Scopus, cikgu ambil Malaysia Citation Scopus, cikgu tekan yang ni. Cari journal kan. Okey, Scopus ni awak cari kat sini berkaitan dengan apa tajuk okey.
Okay, awak pergi kat sini, title Pergi kat sini title, awak type kat sini substance abuse. Lepas tu find resource tekan sini. Awak akan dapat banyak journal. Adolescent substance abuse, awak tekan sini. Journal. Kamu akan dapat banyak journal lah kat sini. Journal. Adolescent social, awak pergilah kat sini. Boleh tengok view all document. Okay, cikgu tak boleh nak research tau sebab cikgu kat luar UMT. Okay, ataupun pelajar pergi dekat mana-mana resource lah kat sini, pelajar kena search lah. Sini banyak journal-journal. Contohnya cikgu nak pergi kepada Science Direct lah katakan Lepas tu cari dekat sini journal atau books atau tulis kat sini keyword lah substance abuse. Okay, finds. Banyak journal contoh ni prevalent risk factor psychoactive substance abuse among student ataupun save a future, ni banyak. Yang ni yang terbaru lah. Pelajar-pelajar boleh tengok 5 tahun kemudian. Okay, contohnya cikgu pergi sini lah. Okay, substance abuse and weight control. Do you really have opposition effect? Tekan kat sini. Sini tak ada. Ataupun depression and anxiety lah. The effect substance abuse on depression, anxiety and stress. Pelajar tekan kat sini. Ataupun download saja. Ni adalah contoh dia punya abstract ataupun view PDF Okey, pelajar boleh download kan kat sini, download lah. Lepas tu pelajar boleh baca journal. Okey, lepas tu pelajar buatlah yang cikgu suruh buat tu. Journal ni sebenarnya mengasah awak berpemikiran kritikal. Jangan baca buku, buku je bukan okey, tapi buku ni dia lebih tak kritikal sangat. Tapi journal ni lebih membuatkan awak pemikiran kritikal untuk kamu betul-betul fokus apa sebenarnya isu yang nak dibawa. Okey. Nanti awak journal dalam pergi ke resource awak pergi. Journal. Ini adalah journal-journal yang berbayar yang mana UMT bayar. Kalau kat luar ni, awak pergi kat luar, awak terpaksa kena bayar. Mahal journal ni. Ini tahun berapa? Okay, tahun dia ada dekat sini. Tahun 2021 nampak yang terkini. Kan? Pelajar boleh dapatkan yang terkini lah. Yang lebih bagus adalah terkini, kajian-kajian yang terkini. Okay, so pelajar ada soalan? Boleh itu cari journal. Tak apa awak research journal. Baca banyak-banyak kalau ada masa tengok bahasa Melayu punya kat Malaysia. Pergi cari kat Google Scholar semualah Tak apa awak tahun 2, tahun 3, tahun 4 nanti kan memang banyak assignment menggunakan journal. Nanti kalau kamu minat untuk buat pita, journal sangat penting. Okay. So assignment clear Ada soalan tak? Wan ada apa-apa soalan Wan yang daripada sahabat-sahabat? Setakat ni tak ada lagi lah. Yang saya bagi tu yang latest lah. Maknanya pelajar faham dan bukan cikgu tak galakkan awak bertanya tau pelajar. Cuba awak search dulu. Sebab kalau awak banyak bertanya, nanti make it complicated. Nampak tak? Make it complicated. Jangan complicatedkan benda tu lagi. Jadi awak tengok pemahaman awak, lepas tu cuba bincang dengan kawan lah, lepas tu cuba kita cari search dulu Okey, kalau slide pembentangan itu submit lepas bentang lah kan. Okey, kalau nak submit sebelum pembentangan pun bagus Lepas tu bila katakan kamu dan lepas tu kata kamu nak baiki, kamu boleh delete yang lama, upload yang baru. Tak ada masalah. So kita boleh cikgu baca dulu. Okey? Okey, so pelajar ada apa-apa soalan tak sebelum kita berhenti? Jelas insya-Allah. So cikgu harapkan yang terbaik bagi pelajar. Cikgu faham dalam situasi pandemik ni macam-macam cabaran yang kita akan hadapi, tapi pelajar jangan lupakan cikgu berpesan pada diri cikgu juga supaya kita sentiasa dalam keadaan on track lah on track. Kita kena faham subjek ni, baca sikit-sikit lah. Cikgu dah upload bahasa Melayu pelajar dulu sini-sini awak tak ada bahasa Melayu, dan cikgu upload lagi banyak nota-nota supaya kamu dapat faham lah So rujukan utama adalah kita punya slide. Cuma ada bacaan-bacaan tambahan lah. Seperti cikgu bagi slide,
Cikgu bagi e-book tu belajar-belajar, kalau boleh bacalah dan fahami. Kalau tak faham, kita boleh bincang dalam kelas. Okey. So kalau tak ada apa-apa, insyaAllah besok kita akan sambung kelas. Dan kita mungkin akan masuk tajuk baru lah. Neurobiology. So pelajar baca dulu berkaitan neurobiological addiction atau substance abuse tentang neurobiological. Baca dulu, dapatkan gambaran supaya besok pembentangan kita akan lebih lancar. Kalau pelajar tak faham, pelajar boleh tanya. Nanti bila cikgu terang, kawan-kawan lain juga akan mendapat maklumat yang lebih. Okey pelajar, terima kasih untuk hari ini. So kita tundakan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih cikgu.